Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Hello Malaysia, selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Seperti yang kita tahu, politik di Malaysia hangat pada ketika ini. Dan yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia pada hari ini, sudah tentu ramai yang tahu bahawa UMNO, BN telah menggugurkan beberapa menteri, beberapa calon. Dan selepas pengguguran itu dibuat, sudah pasti terdapat kesan yang bakal menimpa kepada UMNO, dan ini pasti berita buruk ataupun mimpi ngeri untuk Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi, dan juga semua pemimpin-pemimpin tinggi UMNO, termasuklah Tok Mat sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas beberapa calon digugurkan, berlaku beberapa insiden ataupun kesan selepas calon-calon ini tidak lagi dipertandingkan di dalam PRU 15. Sudah pasti ramai yang kecewa. Penonton, penyokong semua kecewa dengan calon yang mereka sanjungi, yang mereka harapkan tetapi tidak akan bertanding untuk PRU 15. Selepas menteri pemimpin digugur UMNO, terdapat beberapa kejadian yang menimpa UMNO. Salah satunya yang berlaku kepada UMNO adalah sudah pasti ini mewujudkan Syahidan tutup semua bilik gerakan pilihan raya BN Arau. Salah satu selepas beberapa pemimpin ini tak dicalon, Syahidan salah satunya telah menutup semua bilik gerakan pilihan raya Barisan Nasional Arau. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kassim yang sebelum ini dilapor digugurkan daripada mempertahankan kerusinya di Parlimen Arau, menutup semua bilik gerakan jentera pilihan raya Barisan Nasional di Parlimen itu, yaitu pada 31 Oktober. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kiriman di Facebook miliknya malam ini, menjelang hari penamaan calon pilihan raya umum ke-15 pada 5 November. Malam ini malam kesedihan yang teramat sangat. Semua bilik gerakan Barisan Nasional BN Parlimen Arau telah ditutup dan bendera telah diturunkan. Ini pasti mengejutkan Zahid Hamidi dan penyokong BN, yaitu ataupun penyokong di Parlimen Arau, penyokong Barisan Nasional di Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kassim. Kali pertama dalam sejarah itu adalah yang diucapkan oleh Syahidan. Sebelum ini Syahidan memberitahu bahawa UMNO bahagian Arau hanya menghantar satu nama saja sebagai calon Barisan Nasional bagi kerusi parlimen itu. Keputusan untuk meletak satu saja nama tersebut diputuskan jawatan kuasa UMNO bahagian Arau dan bukan ditentukan oleh dirinya, katanya. Sejak 10 Oktober yang lepas, selepas Parlimen 14 dibubarkan, Syahidan menjalankan beberapa gerak kerja di UMNO bahagian Arau yang diketuainya sejak beberapa tahun yang lepas. 3 hari lalu pula, beliau melancarkan jentera gerak kerja Barisan Nasional Parlimen Arau bagi menghadapi PRU 15. Namun usahanya itu mungkin tidak dilihat ataupun tidak dipandang Zahid Hamidi, ataupun mungkin walaupun beliau melakukan itu, berusaha, tetapi beliau tetap sudah rasmi digugurkan oleh UMNO. Sejak kebelakangan ini juga, Syahidan yang bertentangan pendapat dengan Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi,
dilaporkan tidak akan dicalonkan lagi untuk mempertahankan kursinya. Rupanya Syahdan pada masa ini bertentangan dengan Presiden UMNO. Adakah ini akan menjadi perpecahan ataupun berpecah belah UMNO BN selepas kita mengetahui apa yang berlaku di dalam UMNO, di mana Syahdan Kasim sendiri telah mengakui bahwa beliau ini tidak lagi sependapat dengan Zahid Hamidi. Dan sudah pasti kita tahu menteri-menteri yang lain juga ataupun pemimpin-pemimpin dalam UMNO juga pernah digugurkan jawatan hanya karena mereka tidak bersependapat dengan Zahid Hamidi. Bukan Syahdan Kasim saja. Agenda Daily, yaitu artikel hari ini yang saya petik, sedang menghubungi Syahdan bagi mendapatkan pengesahan dan maklumat lanjut. Sementara itu, status Datuk Zahidi Zainul Abidin masih belum terjawab, sama ada beliau bakal digugurkan atau dikekalkan bagi mewakili Barisan Nasional mempertahankan kursi parlimen. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, ini juga satu berita paling mengejutkan. Bukan itu saja yang saya mention tadi ataupun yang kita dengar tadi. Hari ini juga, kali ini juga pasti menggemparkan Zahid Hamidi, menggemparkan Barisan Nasional. 13 bilik gerakan UMNO jempol tutup sebagai tanda protes. Protes apa? Mari kita baca berita ini. Seremban, persiapan Barisan Nasional BN Parlimen jempol, menerima tamparan hebat dalam persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 apabila 13 bilik gerakan di 13 UMNO cawangan di kawasan parlimen berkenaan dilaporkan tutup. Tindakan itu dipercayai dilakukan berikutan rasa tidak puas hati terhadap calon kursi parlimen jempol yang dikatakan bukan pilihan orang. 13 bilik gerakan UMNO cawangan yang terbabit yang dikatakan ditutup ialah Batu Kikir Timir, Kampung Gajah Mati, Kampung Kuala Kepis, Batu Kikir Pekan, Taman Melor, Rompin, Serting Hilir, Palong 13, Serting Hilir 7, Taman Seri Serting, Taman Seri Rompin, dan Serting Hilir 1 dan juga Palong 10. Ketua UMNO bahagian jempol, Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Syarif, yang juga penyandang kursi berkenaan, dikatakan tidak dicalonkan. Sebaliknya, timbalan Ketua UMNO bahagian, Datuk Samsul Kahar Muhammad Deli, dikatakan diletakkan sebagai calon kursi terbabit. Mungkin Datuk Samsul Kahar ini bukan pilihan di Parlimen jempol. Mereka tidak ingin Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Syarif ditukar. Ini berdasarkan senarai nama calon yang bocor. Melalui laman media sejak semalam menunjukkan Muhammad Salim digugurkan sebagai calon parlimen jempol. Situasi ini dikatakan mencetuskan rasa tidak puas hati bagi kalangan penyokong terhadap kepimpinan tertinggi parti. Sementara itu, tuan-tuan dan puan, Samsul Kahar ketika dihubungi enggan mengulas lanjut berhubung kedudukan dirinya sebagai calon parlimen jempol. Tunggu sehingga pengumuman oleh pucuk pimpinan parti, katanya. Dan untuk pengetahuan Anda, setakat ini Pakatan Harapan sudah menamakan calon bagi kursi berkenaan dengan meletakkan Ketua Wanita Amanah Negeri 9 Norwani Ahmad. Dan pada PRU 14, Muhammad Salim juga pernah menang dengan majority 1.631 undi. Setelah beliau tidak lagi dicalonkan di Parlimen jempol dan ditukar oleh Samsul Kahar, Samsul Kahar pula tidak dapat mengulas lanjut ataupun tidak dapat lagi memberi respon dan hanya menunggu pengumuman daripada pucuk pimpinan parti. Tuan-tuan dan puan, inilah yang berlaku kepada UMNO pada ketika ini. Tidak lama lagi pilihan raya umum ke-15 dan ini yang berlaku kepada Zahid Hamidi, kepada Barisan Nasional dan kepada UMNO. Adakah ini satu petanda bahwa PRU 15 ini bakal menggemparkan ataupun bakal mengejutkan seluruh UMNO jika UMNO BN kalah pada PRU 15? Mungkin UMNO boleh menang, tapi mungkin UMNO juga boleh kalah setelah beberapa hal ini berlaku. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia.